Hai semua, Assalamualaikum, bersama saya Hadi Saleh untuk bahagian yang ketiga bagi melengkapkan set menu hidangan hari raya anda. Kalau sebelum ini saya dah sediakan dua hidangan yang sangat menarik, iaitu gulai siam ayam dan daging masak hitam manis. Tiada gunanya kalau kita hanya sediakan lauk tapi tak ada nasinya. Jadi untuk melengkapkan hidangan tersebut, saya nak kongsikan satu lagi resepi kepada anda semua. Saya nak hidangkan dua juadah sebelum ini dengan hidangan nasi yang sangat istimewa. Tidak lain dan tidak bukan, nama dia adalah nasi serai. Baik, kita nak kenalkan anda semua dengan bahan-bahan terlebih dahulu. Okey, macam biasa untuk buat nasi mestilah kena ada beras ya. Okay, kita pakai beras basmati. Tak kisahlah guna jenama apa sekalipun, asalkan beras basmati. Tapi kalau tak ada bajet, okey, ataupun tak suka makan beras basmati, tidak ada masalah, boleh pakai beras biasa. Cuma yang membezakannya adalah sukatan beras masing-masing. Okey, untuk beras ini saya sediakan dalam 500 gram sahaja, iaitu separuh kilo. Okey, beras. Kemudian kita pakai minyak sapi. Saya akan ambil dalam satu sudu besar dan satu sudu setengah macam tu. Okey, untuk bahan tumisan, saya akan tumiskan dengan 4 sekawan. Kita ada kulit kayu manis, kita ada buah pelaga, kita ada bunga cengkeh dan bunga lawang. Lepas tu saya pakai daun salam, saya juga pakai helaian daun pandan dan juga akar ketumbar. Okey, ini adalah untuk mewangikan proses kita masak nasi nanti. Okey, di samping itu juga saya akan letakkan juga dengan dalam lebih kurang 6 batang serai yang saya dah tumbuk ni. Okey, 6 batang serai. Lepas tu kita ada bawang ros, kita akan belah besar selepas ini. Lepas tu untuk bahan kisar, saya akan kisar bawang putih halia dan 1 batang serai. Okey, jadi saya rasa untuk bahan tumisan dah selesai. Jadi untuk melemakkan nasi kita nanti, kita letak sedikit susu. Okey, susu ni saya pakai dalam setengah cawan sahaja. Lepas tu air yang secukupnya lah. Okey, kejap lagi saya akan kongsikan anda semua macam mana kita nak pastikan kita masak nasi dengan cantik. Okey, selesai part tu. Okey, yang ni kalau anda nampak juga, mungkin kita tanya ni apa? Ini adalah untuk bahan hiasan lah, bawang goreng dan daun ketumbar. Okey, di sebelah ini saya ada sediakan bahan jentuk jelatah, which is nanti saya akan ceritakan kepada anda semasa kita tunggu nasi kita masak nanti. Okey, kita boleh mula masak sekarang. Okey, baik, kita sediakan bahan-bahan kisar terlebih dahulu sebab kita nak buat kerja cepat kejap lagi. Okey, saya nak blend 1 batang serai, kita potong nipis-nipis sikit. Okey, ini kita kena blend halus sebab serai ni kan kasar. Jadi kita kena blend dia betul-betul halus lah. Okey. So kita potong kecil-kecil. Kita akan ambil halia sedikit dalam lebih kurang 1 inci saja. Saya tak nak halia ni terlalu mendominasi sebab nama pun nasi serai, kan, bukan nasi halia. Jadi kita buatlah dia bagi tak sikit-sikit, bagi ada aroma jadilah. Okey, bawang putih kita potong kecil. Itu sahaja untuk bahan kisar kita. Okey, saya nak kongsi, ini selingan sahaja. Ada orang buat nasi serai, dia blend serai, dia ambil dalam 3-4 batang macam tu serai, lepas tu dia tapis, dia ambil air sahaja. Dia terpulang. Mungkin dia tak nak ada serat-serat serai tu masa dalam masakan nasi, dia hanya nak rasa dan aroma. Okey, kalau saya suka ada serat tu, nak tekstur tu nanti di selang-seli bila kita punya nasi ada sedikitlah rasa serai-serai macam tu. Okey, kita masukkan dalam blender kita. Allahu Akbar, Hadi. Okey. Dan masukkan sedikit air. Okey. Ini adalah bahan kisar kita. Okey, yang telah kita kisar tadi. Okay, kita ketepikan sekejap. Nampak kan dekat hadapan saya ni ada bawang ros. Okey, macam saya cakap tadi, kita nak potong besar. Okey, potong 4 saja. Macam tu. Okey. Potong 4 sahaja. Saya dah tak letak hirisan bawang putih ataupun
halia sebab saya dah blend tadi. So cukuplah dengan cara tu dah memadai. Okey, so sekarang ni kita nak masuk ke peringkat yang seterusnya, sesi membuat tumisan nasi. Okey, baik, kita dah masuk untuk sesi menumis. Okey, pertama sekali kita perlukan minyak sapi. Minyak sapi ni pun banyak jenama, tak kisah. Saya pakai dalam satu sudu besar. Okey. Tak, tambah sikit je lagi. Okey. Sapi. Okey. Ada orang nak pakai margarin ataupun butter, tidak ada masalah. Okey, boleh juga pakai kedua-dua cara tu. Okey, so kita cairkan minyak sapi ni dulu. Okey, untuk resepi kali ni saya tak tambah minyak masak, saya hanya pakai minyak sapi sahaja sebab kuantiti beras yang saya gunakan pun tak banyak. Jadi bila saya tambah, saya takut nanti dia terlalu berminyak. Okey, memadai dengan minyak sapi sahaja. Okey, so sekarang ni minyak sapi dah panas. Kita tumis dengan bahan asas dulu, okey, which is 4 sekawan, akar ketumbar, daun pandan dan daun salam. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, bila kita punya bahan asas ini dah naik bau, okey, kita masukkan serai yang diketuk dan bawang yang kita potong besar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita masak sehingga semua bahan ni layu dan blend antara satu sama lain. Okey, bila kita punya bahan-bahan asas ni dah naik bau apa semua, tak perlu garing-garing sangat. Okey, kita masukkan beras. Okey, sebagai makluman asas beras ini saya telah rendam terlebih dahulu, sekurang-kurangnya dalam 30 minit sahaja kita rendam dan kita toastkan. So kita masukkan beras. Okey, kita goreng beras ni. So bila kita biarkan sekejap dia goreng ni, jangan sampai beras ni garing pula. Baik, kita tengok beras pun dah cantik dah sama-sama sebati dengan minyak. Kita masukkan air. Okey, sukatan air ni. Okey, saya nak cerita kejap lagi tentang sukatan air. Okey. Saya masukkan air ni 3 cawan. Okey, kenapa dia 3 cawan? Sebab beras saya gunakan adalah 2 cawan. So untuk beras basmati ni sebab dia 1 cawan beras bersamaan dengan 1.5 ataupun 1,5 kap air. Okey, ini tak termasuk susu lah. Kita akan letak asing. Susu kita akan pakai banyak pun. Okey, so kita gaul rata. Okey, so sekarang ni saya tengok dia dah mula mendidih. Masukkan setengah cawan susu cair. Kita gaul rata. Kemudian lepas kita dah gaul rata, kita nak perasakan kita punya nasi ni lah. Okey, bagi bahan perasa saya akan masukkan cube pati ayam. You all boleh guna apa sahaja jenama. Okey, so jangan terlebih letak garam. Okey, make sure berhati-hati untuk letak garam. So saya nak tambah sedikit garam. Saya pakai garam halus sahaja. Kita masuk ujung-ujung sahaja Okey, kalau tak nak tambah garam tak ada masalah, ikut cita rasa masing-masing. Kalau saya tambahlah untuk dapatkan rasa yang ngam. Okey. Okey, saya belajar banyak cara untuk masak nasi. Ada kalau korang tengok dekat media-media sosial kan, media sosial ada yang share cara-cara buat nasi. Dia letak sangkuit. Mesti orang pelik, tak masam ke? Okey, bila saya tanya, saya borak, saya bercerita dengan dia orang, saya baru faham kenapa elemen ini digunakan. Salah satunya adalah bahan masam ini mengandungi asid yang mana sifatnya dia akan melembutkan nasi kita tu nanti. So saya nak perah sedikit perahan limau nipis ke dalam kita punya nasi. Perahkan sedikit perahan limau.
Okay, itu sahaja, sikit sahaja, tak payah banyak-banyak. Okay, kalau nak pakai lemon boleh, sangkuit pun tak ada masalah. Okay, saya nak bagi tahu bila kita guna kaedah manual macam ni, which is kaedah masak di atas dapur gas, okay, kita kena pastikan bahagian bawah dia tidak kering dan tidak berkerak. Jadi kita kena tolak perlahan-lahan macam saya tunjukkan ni. Okay, sebab kita pada masa sama kita tak nak beras tu patah. Okay, api kita boleh masak dengan kadar sederhana api sahaja. Tak payah kecil dulu dan tak payah terlalu besar supaya kita senang nak kawal. Okey, kita kacau tapi jangan kerap sangatlah, sambil-sambil sahaja. Okey, nanti dah kering baru saya ajar cara yang seterusnya. Okey, kalau kita tengok nasi kita dia dah mula mengering, okey, kita kacau perlahan-lahan. Masa ni, okey, minta tuan-tuan perempuan semua perlahankan api yang paling perlahan. Okey, kita buka api yang paling perlahan. Kita kacau. Okey, perlahan-lahan, jangan kasar-kasar. Kan, masak nasi ni memanglah macam ni. Dia bab-bab ni lah kita risau sikit kan. So, kita kacau perlahan-lahan. Okey. Proses seterusnya, saya tutup dengan daun pandan. Daun pandan pula. Daun pisang. Okey, saya tutup dengan daun pisang macam ni. Okey, kalau nak tutup dengan kain pun tidak ada masalah. Okey, kemudian saya tutup dengan tudung periuk. Okey. Bagi rapat-rapat. Okay, jadi kalau kita tak yakin benda ni tak rapat, cara paling selamat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, perlahan-lahan. Oh mak kau. Kita letak lesung batu. Okey, so kita biarkan dia masak seketika dalam lebih kurang 15 minit macam tu. Kita tengok. Kita dah rasa dah proses menunggu dah selesai apa semua. So inilah hasilnya. Alhamdulillah, saya berpuas hati dengan hasilnya. Okey. Jadi untuk garnishing, kita akan tabur bawang goreng dan daun ketumbar. Okey, so sekarang kita tabur daun ketumbar dan bawang goreng. Okey. Nice. Dan inilah dia resepi lengkap hidangan hari raya anda yang saya tujukan khas untuk anda semua daripada bahagian pertama sehinggalah bahagian terakhir. Terima kasih kerana menonton daripada episod pertama sehingga yang akhir. Okey, untuk resepi lengkap ini kita ada nasi serai, kita ada gulai siam ayam, kita ada daging masak hitam manis, kita ada jelas. Semuanya lengkap. Satu rumah dah berbaloi kalau raya. Tak percaya? Anda kena cuba resepi saya ini. Pastinya ia suatu kelainan. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like, komen dan share serta aktifkan notifikasi anda untuk dapatkan sebarang informasi daripada video-video saya yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Sehingga jumpa lagi. Bye.